Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan peluang, waktu, nikmat kesihatan, nikmat masa, kelapangan pada kita pada malam ini, khususnya saya dan perempuan yang semua menonton secara live dalam Facebook page saya. Dan hari ini saya live dekat dua tempat tau. Hari ini saya live dekat FB page satu seperti mana setiap malam, dan sama juga kita berada di dalam IG live. Hari ini saya buat balik stand daripada office, so saya boleh buat dua. Sebab dia ada stand tu, dia boleh buat dua macam tu. Meriah. Dan kenapa boleh buat dua? Sebabnya saya nak ucapkan terima kasih kepada DG. DG bersamamu. Sebabnya DG telah menghadiahkan kepada saya telefon bimbit Oppo A93 begitu. Dia bukan sebab apa pun, tapi sebabnya saya ditawarkan untuk tukar plan DG. Sebelum ni saya pakai unlimited call, so bila unlimited call, kemudian dia tawarkan kata bukan unlimited call, unlimited data, unlimited call dan unlimited data. So dia tawarkan kepada saya lah, sebab mungkin dah tamat dah tempoh kontrak tu. Jadi dia kata kalau kata tukar ni, kita ambil plan ni, bayaran lebih murah sikit, tapi kita akan bagi sekali dengan telefon. Dia kata free. Betul ke free? Saya mula-mula heran jugalah. Dia kata nak bagi free handphone. Saya kata okey lah, fine. Betul ni, kalau betul okey lah, apa saya setuju. Saya setuju, and then saya dapat handphone tersebut. Jadi saya boleh live dekat dua tempat lah. Satu dekat Facebook, satu dekat IG. Di sebelah kiri saya Facebook, di sebelah kanan saya IG. Saya pun pendek juling, aku nak tengok yang mana tu kamera dia. Okay, so terima kasih banyak-banyak lah kat mana pun anda tengok, sama ada IG ke ataupun dekat Facebook ke. Yang penting kesungguhan anda, kesungguhan anda untuk sentiasa belajar, dan kesungguhan kepada saya juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah memberikan kesungguhan kepada saya untuk terus berkongsi dengan anda semua. Khususnya saya percaya yang ramai orang yang follow saya, sama ada di Facebook ke, di IG ke, di Twitter ke, Telegram dan sebagainya, semuanya majoriti daripada kalangan wanita, dan majoriti wanita tersebut adalah wanita yang sedang berumah tangga, dalam proses dia bercerai, dan juga dalam proses ataupun dia orang yang telah bercerai. Majoriti, saya dah buat kajian dah, dan kita tengok memang ramai orang yang follow saya ini wanita yang dia sangat-sangat eager. Eager maksudnya sangat-sangat nak belajar tentang apa perkembangan ataupun apa yang dia boleh pelajari daripada kisah-kisah rumah tangga, kisah-kisah yang ada dalam mahkamah. Sebab saya dah banyak kali bagi tahu, kalau anda dah berkahwin, banyak perkara yang anda dah terikat dalam undang-undang keluarga. Regardless, tak fikirlah masalah awak ni umur berapa sekalipun. Umur baru kahwin tu umur 19 tahun ke, umur 18 ke, umur 50 baru nak kahwin ke, tak kisah. Once anda dah kahwin, ada benda yang anda dah terikat, iaitu undang-undang keluarga Islam. Kemudian kalau katalah nak jadi ceritalah jodoh tak lama, terumbang ambing sebagainya, so ada proses perceraian tersebut, pun akan kita kena faham juga apa proses perundangan. Kita tak boleh nak lari, dan kita perlu faham yang ni adalah benda yang kita perlu lalui. Kita kena belajar, kita kena gali, kita kena ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Dan saya juga perempuan, bukannya saya ni expert sangatlah, bukannya cikgu, bukannya tok guru, tapi apa yang kita boleh dapat, apa yang saya ada berdasarkan kepada pengalaman saya selama 7 tahun sebagai peguam syar'i ni, saya kongsikan kepada anda supaya ilmu tersebut saya boleh belajar, dan dalam masa sama saya boleh menyampaikan. Jihad saya adalah untuk menyampaikan ilmu supaya anda semua faham apa yang kita nak. Dan jihad saya yang paling khusus adalah saya nak membantu wanita-wanita khususnya supaya dia tahu apa hak dia di dalam mahkamah syariah. Jadi jangan duk tanya pula, siapa peguam syar'i pakai cap, awak peguam syar'i tak pakai kopiah, awak pakai baju t-shirt je.
masa. Yang pertamanya sebab malam, saya pakai t-shirt lah. Okay? Yang keduanya, takkan peguam syar'i tak boleh pakai kopiah. Tak boleh pakai kopiah. Takkan tak boleh pakai cap. Sebab apa? Saya selalu bagi tahu, jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz. Nampak? Ni bukti. Alright, yang keduanya saya tak ada janggut. Okay, alright. So terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Saya baca macam dekat page ni Puan Bunga Telur, Bunga Kantan. Waalaikumsalam. Malam ni saya nampak Tuan Fahmi. Itu dia meriah Tuan malam ni, satu set warna baju dengan cap. Okay, kalau anda nak tahu antara produk ataupun brand kegemaran saya yang saya kita panggil apa, obses. Brand yang saya obses salah satunya adalah Nike. Okay, Nike. Sebab Nike ni dah tahu lah, saya suka dia punya design dan saya suka pemain-pemain bola yang pakai kasut Nike, yang ditaja oleh Nike, dan kemudian saya suka pemain-pemain basketball. Saya suka pemain basketball macam LeBron James, apa lagi, macam Steve Curry, macam yang mati baru ni Kobe Bryant. Jadi semua ni geng-geng yang ditaja oleh Nike. So saya memang suka tengok basketball dengan bola ni. So siapa yang ditaja macam contoh CR, Cristiano Ronaldo. So produk-produk daripada Nike ni memang saya obses dengan sangat. Tambah-tambah kalau perempuan boleh tahu, saya cukup suka obses dengan topi dan juga kasut. Nampak? Okay, alright. So terima kasih semua yang menonton. Siti Nubaizura, waalaikumsalam. Ni Nas Jamaluddin ni, busy sikit tuan, goreng cok badak. Malam-malam buat cok badak. Oi, nak makan ke nak berniaga? Kalau nak berniaga boleh hantar sikit lah. Wani Zainal dekat dalam IG, Tok Guru kami. Celah mana pula kita jadi Tok Guru. Saya bukan Tok Guru, okay? Salam. Alright. So, seperti biasa kita nak tunggu dulu. Kita akan pergi, kita akan bercerita malam ni. Cerita mengenai pembuktian, bukti fasah. Saya akan share kepada anda 3 bukti fasah yang common, okay? Kita panggil yang biasa, yang anda kena tahu. Kalau kata anda ni dalam proses perceraian dan sebagainya, suami tak mau cerai, anda terpaksa nak tuntut fasah, so anda kena prepare 3 bukti ni. Okay, 3 bukti ni. Alright, tapi kita tak mau cerita lagi bab tu. Saya nak kita nak enjoy sikit dulu supaya ada ramai orang yang boleh join lagi. Sebab mungkin ada orang yang dia tak tahu ni. So tugas anda juga kalau anda nak bagi tahu, nak tekan share, okay? Ingat kalau saya bercakap, saya dah memberikan ilmu. Kalau anda tekan share, saya doakan asbab anda tekan share tersebut, tag kawan anda sebagainya itu sebagai satu pahala yang berterusan juga kepada diri anda. Ingat, daripada kita mungkin memenuhi kita punya Facebook tu dengan benda-benda yang merepek-repek, why not kita tambahkan juga dengan benda-benda yang berkaitan dengan perkongsian ilmu. InsyaAllah, walaupun mungkin tak sempurna, tapi sekurang-kurangnya kita doakan supaya benda ni mungkin boleh membantu kawan-kawan Facebook kita, kawan-kawan IG kita yang lain. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Alright, malam ni perempuan, saya nak bagi satu teka-teki dulu. Dengan saya ni kalau boleh dah 3 malam ni, saya nak bagi teka-teki dulu. Okay, sebab saya nak uji, kalau kata anda boleh dengar, anda boleh jawab teka-teki tu, maksudnya line saya okey, line perempuan juga yang menonton pun okey. Alright? Teka-teki. Boleh teka-teki? Siapa minat teka-teki? Teka-teki saya ni lawak-lawak je. Okay? Dia bersifat santai, dia bersifat cool. Okay. Alright. Saya nak bagi teka-teki kepada semua. Boleh siapa yang boleh jawab teka-teki? Siapa jawab teka-teki dengan cepat, saya doakan dia dipanjangkan umur, murah rezeki. Okay, so berlumba-lumba untuk jawab. Alright. So, teka-teki yang saya nak bagi ni berbunyi begini. Alright, kita semua tahu masa adalah satu benda yang sangat berharga. Okay? Allah SWT pun letakkan masa ni sampai dijadikan satu surah. Disebut wal'as, demi masa. Jadi masa ni kita tahu satu benda yang sangat penting. Okay? Tapi ada satu masa tu kita tak akan suka. Orang suka masa, mengambil masa dan sebagainya, tapi masa ni orang tak mau. Okay? Masa ni orang tak mau. Masa bila tu? Cuba jawab. Come on. Masa bila yang kita tak suka masa tu? Faham
Masa ni kita tahu benda yang penting. Okay? Tapi kalau kata diberikan masa yang panjang hidup di dunia ni, kita pun nak. Kita takut nak mati. So kita kalau boleh nak masa yang panjang. Betul? Tapi ada satu masa ni kita tak mau. Masa ni kita tak mau. Masa bila tu? Alright, jawab. Ada hadiah tak? InsyaAllah ada. Ada hadiah. Penghujung nanti ni saya akan bagi tahu apa hadiahnya. Cepat jawab. Come on. Saya bagi 10 saat. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak naik pun ni. Saya rasa line saya problem ni. Tapi dekat IG ni ada orang jawab dah ni. Come on. Baik. Alright, terima kasih pada yang menjawab tu. Maksudnya line saya okey, line perempuan semua pun okey. Jawapannya betul. Jawapannya adalah masalah. Alright, tahniah kepada anda semua. Okay, ni semua pakat jawab betul ni. Tak ada juga yang salah. Masakan siapa tak suka? Saya pun nak Puan Izam Hamdah. Kalau Puan Izam Hamdah masak pun saya pun suka. Tengok ni. Kalau saya boleh tunjuk gambar saya masa dulu, ni. Ni ada kawan-kawan saya yang menonton ni macam Fahimah Mahazir, ni kawan-kawan saya masa zaman universiti dulu. Kalau boleh cerita ni, saya ni. Tapi sekarang ni je saya tak tahu, dia jadi bengkak dewasa. Bengkak dewasa saya pun tak tahulah. Lagi lama dewasa ni lagi membengkak pula. Okay? Alright, so terima kasih lah. Semua jawapan tu saya terima lah. Ni masa tu Masya Allah. Masa bila tak ada apa. Okay. Alright, masa susah. Masa susah. Betul juga kan Siti Nurfazura? Betul. Masa susah siapa nak. Okay. Alright, so terima kasih. So apa hadiahnya perempuan? Hadiahnya adalah nanti selepas selesai sahaja Facebook Live kita ni, saya nak bagi semua hadiah free. Yang mana saya dan tim saya telah siapkan satu e-book percuma. E-book percuma khas kepada semua follower-follower saya yang mana berminat, e-book berkaitan dengan hibah. Free je nak bagi, ambil. Okay? Menarik, simple dan just nice untuk anda semua simpan. Sebab benda ni e-book. E-book ni kalau kata anda simpan dalam email, jadi apa-apa pun anda boleh tahu. Ada, ingat dulu Tuan Fahmi ada pernah bagi benda ni free. So anda boleh buka dalam email anda. Kalau kata ada orang ni dia boleh download, dia boleh simpan, lagi bagus. Okay, e-book berkaitan dengan hibah. Saya bukan nak cerita tentang takaful, hibah yang ejen insurans, ejen takaful ni jual, bukan. Okay, ni hibah yang berkaitan dengan kita nak tahu macam mana kita nak memindahkan, kita nak bagi barang milik kita kepada orang yang kita nak, orang yang kita sayang. Okay, so kita kena tahu dulu. Sebab bila anda dah dapatkan e-book ni nanti, insya-Allah esok ataupun lusa kita akan live, kita akan cerita tentang benda ni. Sebab benda ni kritikal juga. Okay? Sebab benda ni sangat-sangat bagus untuk anda juga tahu tentang bagaimana proses hibah dan apa masalah yang kita kena tahu. Sebelum saya nak ulas lebih lanjut. Okay? Ni saya bagi free je. Free e-book kepada semua sekali. Alright, so terima kasih kepada semua yang terus support. Alright, saya sangat energi malam ni, saya sangat suka. Walaupun saya petang tadi saya berharap sebenarnya hujan. Di masa saya pergi Maidin tu, nampaklah hujan macam ada jatuh atas cermin saya tu. Cermin kereta. Tengok-tengok tak ada pun malam ni. Panas juga. Tapi tak apalah. Kita memanas-manaskan suasana kita pada malam ni. Boleh Okay, alright. So, tajuk kita malam ni, apa yang saya nak kongsikan? Apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah berkaitan dengan 3 bukti fasah. Okay? Bila kita bercerita tentang suami tak mau cerai, anda ada masalah dalam rumah tangga, bergaduh, ada tadi macam kawan saya ada tanya tentang pasal kalau suami curang, kantoi curang, so apa kita kena buat. So isu yang sama berulang. Isu curang, gaduh, tak dapat nafkah batin, masuk penjara, lari pada rumah dan sebagainya. Macam-macam isu, tapi cerita dia duk berulang macam tu saja perempuan. Selama pengalaman saya 7 tahun ni,
Kadang-kadang kita cerita fasah ni, dia berulang. Lebih kurang saja. Bezanya watak saja. Beza watak tu je. Jadi bila kita banyak belajar tersebut, so saya konklusikan ada beberapa perkara yang isteri kena tahu terlebih dahulu. Okay? Kalau katalah anda nak bercerai, anda memang dah tak ada jalan dah. Okay? Tak ada jalan dah, memang dah habis meta lah. Fikir nak bercerai ke, nak baik balik ke, nak biar gantung tak bertali ke. So anda pun dah tak tahu nak fikir dah ni. So anda istikharah, dapat keputusan. Dia kata, tak apalah, aku nak move on dengan kehidupan. So okay, kita nak move on dengan kehidupan tersebut. Kita kata tak apa, saya dah nak nekat nak bercerai. Bila kita nak bercerai, anda mungkin filekan perceraian biasa. Contoh, anda filekan cerai section 47. Dengan beranggapan kata suami akan lafaz talak. Tengok-tengok bila kita pergi mahkamah, suami kata saya tak mau. Saya tak mau Tuan Hakim. Tuan Hakim tanya, ada tak mau bercerai? Tak mau. Ada apa-apa persetujuan tak? Kau nak bincang dan sebagainya? Saya tak mau. Jadi apa pun saya tak mau, lepaskan bini saya. Biasa dengar ke cerita macam tu? Biasa kan? Jadi, so ada situasi yang macam tu yang menyebabkan anda terpaksa untuk buka kes fasah. Kes fasah benda apa pula ni tuan? Fasah ni maksudnya kita menyerahkan kuasa talak tu kepada hakim. Kuasa talak dalam Islam lepas kahwin tu, kuasa talak terletak kepada suami. Okay? Benda yang diberi keistimewaan, kuasa tersebut dalam perkahwinan, kuasa talak kepada suami. Tapi kalau kata suami tak mau lafaz cerai, jadi kita terpaksa untuk buka kes fasah, iaitu kita menyerahkan kuasa talak tersebut kepada hakim. Okay, kita serahkan kuasa talak kepada hakim, tapi kita kena bagi alasan dan kita kena bagi bukti. Faham saya banyak kali dah bagi tahu. Kalau katalah bila cerita tentang fasah ni, kita memang kena ada preparation mental. Mental kenapa? Fasah ni dia tak mudah perempuan. Tak mudah. Banyak kesukaran yang akan berlaku. Baik di pihak lelaki maupun perempuan. Especially perempuan. Sebab sebenarnya yang mohon fasah ni perempuan. Perempuan lah, wanita, sebab dia tak ada kuasa talak. Kalau wanita ada kuasa talak, saya rasa ramai orang lah pakat boleh lepas macam tu saja. Jadi apa pun, lagi aku kata, aku talakkan hang suami, aku talakkan hang. So tak ada macam tu. Jadi yang menyukarkan keadaan tersebut adalah wanita yang terpaksa pergi ke mahkamah, mohon perceraian secara fasah, menyerahkan kuasa talak tu kepada hakim, tapi kena bagi alasan dan kita kena bagi bukti. Fasah ni dia kena ada alasan, dan yang kedua dia kena ada bukti. Tak ada dua benda ni, dia tak cukup. Dia tak cukup, tak sampai maqam dia tu untuk nak bercerai. Jadi bukan benda mudah. Okay? Macam kita lah, kita kata cerita apa benda yang apa benda yang saya boleh katakan. Contohlah kan, orang kata ni aku tak pernah nampak hampir semayang Jumaat pun, contoh dah. Pasal apa pula tak nampak? Aku duk pi. Lepas tu dia contoh, aku pi. So kita yang kena buktikan. Bukti aku pi ni, tengok aku pi. Contoh. So apa-apa perkara perempuan, bila cerita tentang kita nak minta sesuatu, kita kena ingat, kita kena ada bukti. Tak ada bukti, dia sangat payah. Sebab yang nak memisahkan kita tu adalah manusia, yang jawatannya adalah hakim. Hakim ni manusia. Kalau hakim ni malaikat mungkar dan nakir, saya rasa selesai. Tahu mungkar nakir? Mungkar nakir. Mungkar nakir. Mungkar nakir pula dah. Mungkar nakir dalam kubur. Mungkar nakir ni macam peserta pendakwa pula dah. Sorry. Saya pun pada lupa nama malaikat. Astaghfirullahalazim. Rotib dan atib. Malaikat rotib dan atib. Okay? So yang mencatat amalan kita. Okay? Jadi kalau kata cerita ni malaikat tu ada, dia boleh jadi hakim, dia tahu benda yang kita buat salah ke tak betul dan sebagainya. So senang. Tapi masalahnya hakim ni adalah manusia. Manusia biasa perempuan, yang mana kehidupan macam kita juga, tetapi dia ada batasan dia. Okay? Jadi kita nak kena bantu hakim untuk buktikan. Bukannya mudah.
saya selalu cakap, kalau kata wanita ni, dia nak tuntut fasah, dia nak minta hakim ni bubarkan perkahwinan dia, masuk kandang, berceritalah yang mata darah sekalipun, peluang menangis, tuan saya dah tak tahan dah tuan, kena pukul dan sebagainya ni. Tolonglah tuan, saya dah Saya pernah tahu perempuan, saya rasa kawan-kawan yang lain pun mungkin pernah ada kes yang macam ni. Saya klien ni kadang-kadang ada yang kerah, ada yang kukuh, yang tabah, yang utuh. Maksudnya memang dia orang yang very straight, yang mana dia boleh berfikiran elok. Ada macam ni. Especially macam wanita yang kerja dia macam tentera, okay? So dia pun ni jenis macam tabah, jenis cool, jenis boleh rational, ataupun orang yang profesional kadang-kadang dia tahu gasaklah macam mana sekalipun, dia jawab macam tu saja. Ada orang jenis macam tu. Tapi mostly kalau wanita masuk ke dalam mahkamah, sebab dia cerita ni berkaitan dengan rumah tangga dia mesti banyak yang menangis. Dan ada keadaan yang sikit-sikit orang ni kadang-kadang dia bukan setakat menangis. Okay? Bila dia bercampur dengan ketak ni, dia macam gemuruh. Dia takut sungguh-sungguh, macam bila dia tanya, kena hakim tu pula muka macam cengeng, macam jepu ni, macam bagero. Macam tu kan. Faham tak? Faham kan? Macam cerita-cerita hantu jepu tu. So, takut macam tu, muka gerun macam tu, dia macam jadi ketak. Ramai sangat yang ketak. Bila dia ketak macam tu, ada yang sampai pengsan pun ada, yang sampai muntah pun ada. Betul perempuan. Kita yang selalu pergi mahkamah ni kadang-kadang kita tahu bukan setakat menangis. Menangis tu biasa. Kadang-kadang sebab ni biasa. Hak yang luar biasa ni yang ketak, yang sampai muntah-muntah, ada yang sampai pengsan ni. Okay? Sebab apa? Sebab anda semua tak tahu kenapa benda ni boleh jadi kepada diri anda. Yang keduanya, anda tak tahu apa sebenarnya aku nak kena prepare. Jadi benda-benda tu semua, ketak ke, menangis ke, keluar air mata darah pun, kita tak akan dapat fasah kalau macam tu. Kalau kita tak ada bukti. Okay, faham? Anak saya nak interframe sekejap. Okay, faham So, bukti tu sangat-sangat penting. So, malam ni perempuan, ada 3 bukti yang saya nak bagi tahu kepada anda. Bukti ni kalau anda dapat, insya-Allah anda kuat. Bukti yang biasa. Dalam kes fasah ni dia macam-macam alasan. Dia dalam undang-undang section 52, okey. 52 Undang-Undang Keluarga Islam, dia ada kurungan 1, dia ada A, B, C, D sampai I ke J. Saya tak ingat ke L. L kot. Okey, sampai L lah. Tak silap saya sampai L. Tu punya banyak tu. Okey, so macam-macam. Suami tak bagi nafkah 3 bulan, suami kena penjara setahun, suami hilang, suami pukul, suami tak bagi nafkah batin. So banyak. Alasan ni macam-macam. Okey. Kalau saya nak cerita semua benda ni panjang lah. Tapi malam ni saya nak cerita kalau pun alasan kita tu tak kisahlah alasan A ke B ke C ke, biasanya hakim nak tengok 3 bukti ni dulu. 3 bukti ni sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Boleh Alright. Kalau semua dah ready, saya ni Amalina Adam dah bantu saya. Adik saya ni bagus. Dia bagus sikit adik saya ni. Sampai L lah, betul lah kan? Alright. So 3 bukti ni kalau boleh kena ada. Yang pertamanya iaitu kalau kita dapat bukti pengakuan. Pengakuan. Tahu pengakuan? Dalam bahasa Arab kita sebut iqrar. Aku bersumpah, tu contoh, okay? Ikrar, angkat tangan kan. Dulu masa kita sekolah rendah dulu, kita selalu angkat tangan. Bahawa saja kami pengawas sekolah menengah, contoh. Pengawas dulu. Right? So kita angkat tangan ikrar. Ikrar tu pengakuan. Okay? So kalau kita dapat pengakuan perempuan, pengakuan ni adalah satu bukti yang level tu dalam Islam, okay? Dalam Islam, dalam hukum syarak, level jadi kalau kita masuk exam, dia 100%. 100%. Level tu 100%. Contoh kita tuduh orang tu mencuri. Kita tuduh orang ni mencuri.
So orang ni pun kata, saya minta maaf, saya curi ni sebab saya nak nak beli makan dan sebagainya. Pengakuan tu ada. Maksud dia memang mencuri. Cuma alasan mencuri tu je yang mungkin lain sikit kan. Okay. So itu pengakuan. Kalau anda tuntut fasah, okay, anda dakwa kata saya nak tuntut fasah sebabnya suami tak bagi nafkah kat saya dah lebih daripada 5 bulan. Lebih daripada 6 bulan. Okay. So suami pun kata, dia kata dalam dia punya dia kat mahkamah dia bagi tahu kata ya betul saya memang tak bagi nafkah 5 bulan tersebut sebab saya tak kerja. Contoh. Ya, saya tak ada kerja. Jadi saya macam mana saya nak tanggung keperluan anak isteri saya. Okay? Itu pengakuan. Faham? Itu pengakuan. Alasan sebab tu lain. Okay? Sebab ni tak boleh lah nak kata apa, tapi sebab pengakuan tersebut ada, maka pengakuan tu diterima. Level dia 100%. Okay? A++. Kalau kita masuk exam tu, kalau dapat 100 tu, zaman sekolah dulu, kalau dapat 100 tu jalan berkepak turun pergi kantin tu. Macam ni. Kembang habis hidung. Tu kalau dapat 100 lah, budak-budak punya cerita. Kalau zaman you, kalau dapat pointer tu kira dapat 4 lah. 4 flat. Tengok-tengok dapat subjek apa? Subjek undang-undang keluarga Islam dapat 4 flat. Dapat. Buat orang yang dapat A ni perempuan, dia tanya orang lain. Hang dapat berapa? Hang dapat berapa? Betul tak? Biasa kan? Kalau orang yang dapat rendah tu lagi dia sorok atas dia menyorok-menyorok, dia senyap-senyap. Kadang-kadang dia tak mau bagi tahu siapa-siapa. Ada yang bebai, ada yang lari. Saya ada keadaan macam-macam. Ada yang dapat elok, ada yang dapat tak elok. Macam itulah keadaannya. Sama kan kita kan? Okay. So, yang elok, so kita akan rasa macam kembang. Kalau kita dapat pengakuan, so kita memang dah, kita panggil apa? Chances. Okay. Peluang untuk disabitkan fasah. Okay. Mahkamah nak putuskan fasah tu dah tinggi. Tu pembuktian yang paling bagus sekali. Saya rasa dalam isu apa-apa pun, kita memang mengharapkan pengakuan. Kita memang nak mengharapkan orang ni mengaku. Kita tuduh kata tak bagi nafkah, mengaku. Kita tuduh kata curang, mengaku. Tak kira lah apa jua alasan sekalipun. Okay? Saya pernah perempuan yang mana kita buka kes fasah ni, suami ni tak mau. Dia ada isu nafkah. Okay, nafkah ni isu dia macam ada technical skill lah untuk kita nak lawan tu. Tapi dia ada satu isu ni, isu berkaitan dengan curang. Okay? Isu berkaitan dengan curang ni kita ada bukti yang tak berapa best, tak berapa nak kuat, dan kita rasa macam sukar juga kalau kita nak buktikan. Contoh dia macam SMS, WhatsApp laki ni dengan perempuan lain. Tapi kita hanya ada salinan sahaja. Kita hanya ada gambar sahaja. So dia tak kuat. Dia sangat tak kuat. Tiba-tiba nak jadi cerita perempuan, masa dalam keterangan defender ni, masa keterangan suami ni, bila kita soal, betul ke ada perhubungan dengan wanita lain ni? Dengan rasa macam tak bersalah tu kan, dia jawab benda yang tak sama dengan pembelaan dia. Okay. Dalam pembelaan bertulis, dia kata tak mengaku. Defendant menafikan dakwaan bahawa defendant berlaku curang. Defendant meletakkan beban pembuktian kepada pihak plaintiff. Maksudnya suami ni dia bagi bukti. Dia kata hang tuduh aku curang, hang buktikan. Macam itulah. Faham So defendant meletakkan beban pembuktian kepada plaintiff untuk buktikan defendant curang. Faham? Plaintiff defendant ni Plaintiff ni orang yang menuntut. Biasanya fasah isteri ni dikatakan plaintiff lah. So defendant ni suami. Okay. So memang saya sendirilah personally saya rasa macam cubalah kita bagilah, tunjuklah benda tu, walaupun saya tahu benda tu sukar kalau kata nak sabit fasah ni sebab curang ni. Okay. Tapi nak jadi cerita perempuan, bila kita bila kita ada peluang untuk soal, okay, ada peluang untuk pemeriksaan, nak periksa, maksudnya macam kita peguam ni kita lawan.
Faham tak? Kalau anda tengok cerita Hindustan, cerita apa-apa pun kadang-kadang dia tunjuk kat part tu lah. Maksudnya peguam ni, dia soal. Tu kita panggil pemeriksaan balas ataupun soal balas. Pemeriksaan balas dalam betulnya. So, bila kita pemeriksaan balas, kita soal dia, dia mengaku. Saya time tu perempuan, ya Allah, saya tunjuk kat anak guam saya. Okey, dah, lagi bagus kan? Dia mengaku. Bila mengaku ni perempuan, tahap dia saya kata apa tadi? 100%. 100%. Okey? Saksi ni bila orang yang didakwa ni dia mengaku, jadi mudah. Tambah-tambah yang paling penting, pengakuan tu dia mesti pengakuan di hadapan hakim mahkamah syariah. Dia tak boleh pengakuan tu kat luar perempuan. Pengakuan kat luar tajam tak jadi apa. Okey, dia tak jadi apa-apa sangat. Pengakuan ni dia mesti berlaku depan hakim. Jadi dia mengaku. Dia kata betul saya betul. Memang saya kawan dengan perempuan ni, saya keluar perempuan ni. Tapi sebabnya saya nak mengajak isteri saya supaya dia menghargai saya macam tu. Kadang-kadang alasan ni pun pelik juga kan, tapi nak kata apa? Yang penting matlamat dia pengakuan. So bila suami mengaku ni kata dia curang, so kita dah ada first class punya pembuktian. Okay, bukti first class iaitu pengakuan. So kita dah ada chance untuk nak dapat fasah tersebut. Boleh Alright. Yang kedua, selain daripada pengakuan, yang kedua mahkamah sangat mahukan saksi perempuan. Saksi. Saksi ni siapa? Saksi ni orang. Orang. Dalam Islam kita terima sahaja saksi. Tak kiralah kalau kata saksi ni, dia saksi ni perempuan, dia ada dua jenis. Dia ada dua kategori. Dia ada dua kategori. Yang pertamanya saksi ni dia punya level dia tu, level saksi tinggi ni kita sebut sebagai syahadah. Syahadah. Ada orang nama syahadah ke? Macam kawan saya dia nama dia Syahir Syahadah. Contoh. Syahadah. Level saksi yang kategori A lah. Level A punya saksi ni kita panggil syahadah. Sekali saya terang. Yang keduanya, levelnya kita sebut sebagai bayyinah. Bayyinah. Dalam Quran ada surah satu tu nama surah Al-Bayyinah. Kalau sebut Al-Bayyinah kadang-kadang orang tak tahu, orang Melayu ni dia tak tahu surah apa. Dia surah yang start dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. So saksi dia ada dua level. Yang pertamanya saksi yang dikategori sebagai syahadah. Yang keduanya saksi yang kita sebut sebagai bayyinah. Boleh Saksi ni orang tau. Dia bukan kucing, dia bukan beruang. Dia bukan hantu, bukan jin. Alright? Dia mesti orang. Manusia. Saya kata manusia, Dia tak boleh jin, dia tak boleh kucing, dia tak boleh hal lain-lain. Dia mesti orang. Baik, saksi ni perempuan, bila kita sebut syahadah ni, dia ada ciri-ciri yang orang ni kategori dia sebagai syahadah. Alright. So syahadah ni apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri orang yang syahadah ni dia kita sebut sebagai sifat dia dulu. Sifat syahadah ni. Yang pertamanya dia mesti Islam. Dia mesti Islam dulu. Ni level syahadah. Dia dalam mahkamah sivil, dia tak ada level macam ni. Dia tak ada level saksi kelas A, kelas B. Saksi tu boleh terima je lah. Tapi dalam Islam, kalau kata nak cerita tentang, kita panggil apa, nak cerita tentang saksi level syahadah ni, ada dalam Islam. Syahadah yang pertamanya, saksi ni dia mesti orang Islam. Dia mesti Islam dulu. Yang keduanya, syahadah ni mesti lelaki. Baik, ayah ni. Dia suka nak main kacau. Dia mesti lelaki.
Yang ketiganya, dia mesti baligh. Dia mesti baligh. Aryan, sorry ya. Dia mesti baligh. Alright. Yang keempat, dia mesti berakal. Okay, dia tak gila lah, berakal lah. Okay? Berakal. Yang kelima, dia mesti merdeka. Dia tak boleh hamba. Zaman lah ni tak ada hamba kan. Melainkan kita ni sebagai hamba Allah sahaja. Itu pun kita yang self claim kita ni hamba Allah. Faham tak? Kita sendiri yang kita iktiraf kita ni hamba Allah. Sedangkan hamba Allah ni dia punya maqam pun sangat tinggi. Bukti dia tengok dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan ilal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alright. So dalam cerita apa? Cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad di Isra' Mi'raj kan. Dia kata apa? Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Kejap Aryan, tak mau macam tu. Nanti jatuh lah. Pergi. Sorry lah biasalah tu. Bila kat rumah ni macam tu lah. Alright. Kita je yang self claim hamba Allah. Pada subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang perjalankan hamba dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah, mudah-mudahan kita ni pun tergolonglah sebagai hamba Allah juga. Alright? So, dia mesti merdeka, bebas. Dia tak boleh seorang yang ditawan. Dan yang keenam, ini yang saya rasa dia tak ada. Dia sukar sangat nak cari pada zaman ni. Iaitu adil. Baik. Adil ni perempuan maksudnya bukannya dia ni hang bagi contoh kita bagi kat anak kita ada 2 orang. Kita bagi coki-coki. Seorang dapat coki-coki, seorang dapat coki-coki juga. Adil. Tak, maksud adil kat situ perempuan dalam perbahasan hukum syarak kita tak perlu panjang-panjang. Cerita adil ni maksud dia macam memelihara diri dia daripada melakukan dosa besar sampailah dosa kecil. So maksudnya dosa besar pun dia tak buat, dosa kecil pun dia tak buat. Dosa besar ni mungkinlah kan ramai orang boleh patuh yang mana kita tak buat banyak lah. Kan? Kalau dosa besar ni macam contoh membunuh, berzina, minum arak, pernah buat tu, so dia melakukan dosa besar. Kan? Even tinggal semayang pun boleh jadi dosa besar kan. Okay? Kita jangan ceritalah zaman sekarang ni tinggal solat ni. Dosa kecil pun boleh dikira sebagai hilang keadilan tersebut. Contoh dia apa? Macam lelaki ni, contoh dia dia macam pergi ke R&R. Contoh kalau kata pergi kat R&R tu, dia tak masuk kencing berdiri duduk kencing berdiri kat tempat luar. Perempuan mungkin tak ada benda ni. Tapi kalau lelaki ni dia pergi kencing berdiri, ada tempat kencing berdiri tu pun dia dah hilang keadilan. Okay. Ataupun contoh merokok. Merokok ni dah ada ijtihad ulama dah bagi tahu kata haram, tapi ada juga yang lagi duk isap. Okay. Mungkin dia lelaki alim dan ada sebagainya, tapi merokok tu pun dah boleh jatuh keadilan tersebut. Pakai selok pendek contoh dia. Pakai selok pendek pun dah boleh hilanglah keadilan tersebut. Faham? Aduh, batuk pula dah. Penat. So, bila kita nak cerita tentang syahadah ni perempuan, dia mesti kena cukup semua tu. So, ada lagi tak zaman sekarang ni? Saya rasa payah nak ada dah syarat macam ni. Okay? Baik, yang ketiga, apa tadi? Saya cerita tentang syahadah. Kemudian bayinah. Saksi jenis bayinah ni apa dia? Saksi yang semua. Laki, perempuan, siapa pun tak kisah. Orang bukan Islam pun dia boleh bagi keterangan. Okay? Dan keterangan itu pun dikira sebagai bayinah. Okay? Dia level bayinah. Alright? Cuma dia akan didahulukan dulu dengan keterangan orang Islam dulu. Bayinah. Contoh, kalau katalah syarat nak jadi bayinah ni pun mesti Islam, saya rasa nanti ni kan akan ada masalah besar untuk orang yang
jiran dia, mungkin tetangga dia duk dengar bergaduh tu, dumdam dan sebagainya, tapi jiran kiri kanan nanti bukan Islam. Seorang Buddha, satu pasangan lagi Hindu. Contoh mampus. Tak ada siapa nak bagi mai keterangan kat mahkamah. Betul tak? Jadi orang yang ada capable dengar segala-galanya, so ada pembuktian, ada yang dia boleh ceritakan kepada mahkamah, dia boleh dikira sebagai saksi bayinah. Ni ikut undang-undang. Faham undang-undang ni selaraslah dengan hukum syarak. So tak perlu nak pertikaikan dah. Okay? Alright. So itu saksi. Saksi ni siapa? Saksi ni semua orang lah, terpulang lah. Asalkan dia orang yang ikut syarat semua tu, dia okey, dia tak gila dan sebagainya, so semua tu okey. Okay? Baik. Tu dari sudut kesaksian. Level saksi ni, kalau kata tadi pengakuan ni 100%, saksi ni dia kurang sikit. Kalau kata saksi ni syahadah, dia tinggi. Dia mungkin dapat 95 ke 98% ke 99%. Kalau ada lah. Kalau tak ada tu pun, saksi bayinah ni dia tinggi juga. Dia mungkin boleh dapat 90%. Dia mungkinlah kurang pada tu sikit. Sekurang-kurangnya, keterangan manusia ni dia boleh diterima dengan baik kalau konsisten. Maksudnya dia memang nampak ke, contoh, dia memang nampak bergaduh dan sebagainya tu. So dia cerita pada mahkamah tu, itu keterangan yang kuat. Okay? Alright, itu saksi. Tadi mula-mula pengakuan, yang kedua saksi, yang ketiga, bukti yang biasanya mahkamah nak tengok. Okay, mahkamah nak tengok. Iaitu dari sudut dokumen. Dokumen penting. Saya cerita dokumen penting dulu. Okay. Dalam kes fasah, apa dokumen yang paling penting kena ada? Tahu tak? Dokumen paling penting kena ada. Dokumen ni macam-macam lah. Gambar dan sebagainya. Gambar suami curang, gambar risit ke. Kan? Semua tu dokumen lah. Tapi ada satu dokumen ni memang sangat penting untuk kes fasah. Kalau tak ada dokumen ni, saya rasa kes fasah tu tak boleh teruskan. Ya, jawapannya sijil nikah. Sijil nikah tu penting. Itulah dokumen yang paling penting. Dokumen yang diletakkan paling penting sekali. Untuk nak membuktikan fasah tu boleh jalan ataupun tidak, dokumen pernikahan tu wajib kena ada. So sijil pernikahan tu adalah yang paling penting sekali. Bukti yang paling penting. Sebab kalau tak berjaya buktikan pernikahan tu, maka kes fasah tu tak boleh diteruskan. Faham? Jadi penting kalau kita ada sijil nikah. Kalau tak ada sijil nikah, hilang ke, kena banjir ke bawah, ataupun suami koyak ke. Ada macam ni. Koyak, dia koyak, tak puas hati ke, dia geram macam mana lah. Dia koyak. Senang. Hang pun tak boleh minta cerai. Jangan jadi bangang. Hashtag simpan sikit bongok tu. Alright. Kalau katalah anda mungkin kehilangan sijil nikah, okay, kita dah tak dapat simpan sebagainya, so anda kena pergi ke pejabat agama saja. Pejabat agama anda boleh mohon untuk dapatkan salinan semula. Okay? Sebab kalau nak tuntut fasah, yang itulah dokumen yang paling penting kena ada, iaitu sijil nikah. Sijil nikah siam macam mana tuan? Boleh tak sijil nikah siam saya nak tuntut fasah? Boleh, tapi bukan dekat sini, dekat Siam. Boleh, bukan dekat sini, dekat Siam. Sebab menikah dekat Siam, kalau tak mengesahkan nikah dekat Malaysia ni, so tak ada sijil nikah Malaysia, sorry, Mahkamah Syariah kat Malaysia tak mau layan. Kita takkan ambil kes tu. Sebab kita pun tak tahu betul ataupun tidak sah ataupun tidak lagi nikah tu. So nak bercerai, pergi cerai. Nak fasah ke, nak cerai apa semua tu, kena pergi siap kat tempat yang anda nikah tersebut. Allah tuan, macam mana tuan ni PKP pula, mana boleh masuk Siam? Jadi kena buat pengesahan dekat Malaysia. Kena buat pengesahan dekat Malaysia ni, baru boleh buat tuntutan fasah. Okay, faham Alright. So,
sijil nikah. Kena ada dulu. Kalau tak ada, anda kena dapatkan dulu baru boleh teruskan perbicaraan tersebut. Alright? Alright, so apa lagi dokumen yang penting? Sijil lahir anak penting juga, okay? Nak buktikan kata ada anak. Tapi sebenarnya sijil lahir anak ni pada saya dalam kes pasah ni ada tak apa, tak ada pun tak apa. Pada saya lah. Sebab kita nak bercerai dengan suami. So apa kaitan dengan anak? Faham? So tak ada kaitan. Kalau ada isu bergaduh tentang anak sekalipun, yang tu hal jagaan anak ke, yang tu hal nafkah anak. Yang tu isu yang lain. Okay? Yang paling penting sijil nikah tu dulu. Kalau nak lampir juga, nak buktikan juga ada anak tu, buktikanlah terpulang. Okay? Yang bukti dokumen apa lagi penting? Dokumen yang penting maksud saya. Okay, dokumen yang penting, saya nak kongsi 2 lagi saja. Ni saya bagi bonus. Yang pertamanya, laporan polis. Laporan polis juga penting. Kalau katalah anda dipukul, okay, pukul bukan main teruk ni. Dah macam WWE dah. Sekarang ni orang tak cerita The Rock dah. Sekarang ni orang cerita Roman Reigns. Braun Strowman. Anda semua tak tengok WWE. Saya layan WWE ni. Saya daripada zaman Stone Cold, daripada zaman The Rock tu. Saya memang suka tengok wrestling ni. Walaupun orang kata wrestling ni fake, apa macam berlakon dan sebagainya, saya tak kisah. Memang saya layan wrestling ni. Okay, bergaduh bukan main ni. Ada tau, bukan main-main tau kalau kata bergaduh dalam rumah tangga ni. Dia ada sampai tahap buat smackdown lah. Okay? Ni yang kepok tangan macam tu. Boleh tahan tu. Ada yang cara kunci pun ada. Jadi cerita tentang gaduh ni, kalau kata tak ada laporan polis, sia-sia perempuan. Laporan polis tu pula, kalau katalah dalam laporan polis tu tulis kata saya membuat laporan, dah cerita panjang ni, bergaduh, suami menampak di muka saya, kena pipi kanan saya, terjerih mata saya, kemudian telinga saya belah kiri saya rasa macam bengang dan sebagainya. Cerita bukan main, tapi cerita pula titik habis semua tu, last kali ayat tu, tujuan saya buat laporan polis ini untuk rujukan mahkamah syariah. Okay? Jangan buat macam tu. Alright? Kalaulah ada situasi macam ni berlaku kepada anda, laporan polis tu janganlah kesian sangat. Kesian kat diri kita ni perempuan. Kesian kat diri kita yang kena pukul ni. Kesian diri kita juga nanti ni, laporan polis tu sia-sia. Sebabnya bila anda dipukul, okay, kena pukul, anda buat laporan polis tu tujuan dia bukan tujuan untuk nak dekat mahkamah syariah. Tujuan anda buat tu sebab berlaku keganasan. Okay, tujuan berlaku keganasan ni apa yang akan berlaku? Tujuan untuk ditangkap. So apa yang kita kena tulis? Dah cerita bukan main panjang semua tu. Tulis. Tujuan saya buat laporan ni untuk tangkapan segera. Kalau dah kena pukul, kadang-kadang ada orang ni sampai patah riuk. Teruk. Saya paling ingat sekali klien saya tu, dia cerita tentang gigi dia, dia tunjuk gambar, dia tunjuk buah dalam dia punya headset tu, tunjuk gambar. Tuan, tengok kat saya ni, gigi patah tuan. Gigi kekai ni, orang dewasa ni semua gigi kekai. Ada lagi ke yang gigi susu? So, gigi patah ni tuan. Sama ada redha saja macam tu, ataupun tanam balik semula, ataupun buat gigi palsu je. Tujuannya untuk tanggapan segera. Sebab bila kena pukul, anda dah termasuk dalam akta keganasan rumah tangga. Akta keganasan rumah tangga ni satu benda yang berat. Undang-undang yang memang dibuat untuk protect. Untuk protection, pemeliharaan. So kalau kata berlaku benda tu, anda kenalah buat tindakan segera. Anda kenalah suruh buat polis tangkapan segera. Faham? So make sure laporan polis tu jangan ada tulis untuk rujukan mahkamah syariah. Yang kedua, bila kena pukul, kena buat medical check up, laporan perubatan, pemeriksaan kesihatan. Ni dah kena tampak biru, lebam mata hitam tu. Bibir sampai terjeruh, hidung sampai berdarah, sampai patah.
Ya. Tangan sampai lebam dan sebagainya kena tumbuk. So, buatlah pemeriksaan kesihatan. Sebab dengan pemeriksaan kesihatan tu, anda akan dapat laporan kesihatan. Laporan kesihatan tu penting untuk fasah kelak. Faham? Jangan segan. Cuma satu sahaja. Kalau katalah masa kena pukul tu memang teruk, nak pergi hospital kerajaan mungkin jauh, pergilah klinik yang terdekat lebih dahulu. Yang mana yang paling cepat. Tapi yang penting lagi bagus, dia kena pergi ke hospital berkerajaan. Hospital besar lah. Faham? Pergi bahagian kecemasan. Kena ada laporan perubatan tu. Alright? So, hari ni saya share apa? Tadi saya kata 3 je kan. So saya bagi sampai lagi 2, saya bagi 5 saja. 5 bukti. Alright? Jadi sebenarnya perempuan cukup ke 5 ni? Sebenarnya saya dah konklusikan ada 16 bukti. 16 bukti fasah. So, siapa yang nak tahu lagi tu? Nak tak? Nak tak tahu lebih lanjut? Kalau nak tahu lebih lanjut, siapa yang belum dapatkan e-book saya ni, so anda kena dapatkan. Ni ada 16 bukti fasah. Isteri perlu ada sebelum tuntut di mahkamah syariah. Dekat Instagram saya tak boleh nak tunjuk. Okay? Sorry. Tapi siapa yang dah dapat, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alright? Sebab anda telah memberikan satu persediaan kepada diri anda, dan saya mengucapkan tahniah kepada anda sebab anda ingin memperkasakan diri anda supaya ada preparation. Preparation, kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmu dia. Tanpa ilmu, dia mungkin akan ragu-ragu, dia akan keawang-awangan, dia takkan tahu apa matlamat, bagaimana cara untuk dia handle dia punya problem dia. Penting perempuan, sebab kita dah melalui ramai orang yang mana mengadu masalah yang sama. Masalah yang kita tak nak benda ni berlaku kepada diri dia. Ada yang naik mahkamah balik Korea, kena tolak dan sebagainya. Alright, so dapatkan e-book tu supaya kita sentiasa untuk berada dalam protection. Protection dari segi apa? Dari sudut kita punya ilmu. Kekuatan kita ni memang tak ada cerita lain. Dia bergantung kepada ilmu kita. Even diri kita sendiri pun. Cuba bayangkan, kita dulu masa zaman kecil, alright, ke sampai sekarang ni, kita mungkin daripada kecil tu kita tak ada apa-apa. Kemudian kita belajar membaca, menulis dan mengira, and then kita berjaya, dapat kerja dan sebagainya. Kita dah habis, kita boleh bercakap dengan elok. Sebab kita dah makin banyak ilmu. Kemudian lagi lama kita ni hidup, lagi banyak pengalaman kita, lagi banyak ilmu kita. Itu yang menjadikan kita lebih matang, kita menjadikan kita lebih prepare. Faham betul? Tapi takkan macam kita nak tunggu. Takkan kita nak tunggu belajar daripada pengalaman semata-mata. So ilmu tu, kalau kita dapat upgrade, kita dapat lebihkan, insya-Allah kita akan lebih go on, lebih baik hidup kita. Macam kita belajar tentang ilmu kewangan contoh. Kita tak tahu, bila kita belajar ilmu kewangan ni, kita tahu macam mana nak urus duit kita, macam mana cara nak jana pendapatan. So sama macam ni. Kalau anda tak belajar tentang ilmu rumah tangga ni, so mungkin anda takkan dapat prepare apa yang kita perlu bersedia, apa yang kita perlu jaga tentang diri kita, apa yang kita kena tahu hak diri kita. Setiap orang ni ada hak dia. Terutamanya wanita, dia ada hak dia dalam mahkamah syariah. Okay? Alright, so terima kasih saya ucapkan. Alright, saya dah penat dah, 10.56, saya nak ambil soalan lah. Penat. Soalan apa ni ya? Okey, Siti Nurbais Zura. Tuan nak tanya, sekiranya nafkah zahir suami bagi dan suami sedia semua, tapi nafkah batin tak dapat, boleh tuntut fasah tak tuan? Boleh. Fasah salah satu daripada alasan yang ada dalam undang-undang adalah isteri tak dapat nafkah batin. Beza dia, kalau nafkah zahir tak dapat 4 bulan. Ke 3 bulan. 4 bulan lah contoh tak dapat. Alright. Tapi kalau nafkah batin, dia tak boleh 4 bulan. Nafkah batin dalam undang-undang, mesti isteri tu tak dapat nafkah batin
setahun. Maksudnya 12 bulan. 12 bulan tak dapat nafkah batin. Nafkah batin ni maksudnya khusus. Nafkah batin ni kalau kita tafsir ni luas. Dari segi layanan, dari sudut berkata-kata dengan cara yang baik, kata-kata manja, okey, tu boleh jadi sebagai nafkah batin. Tapi dari sudut perundangan, okey, kita kena realistik juga. Nafkah batin ni maksudnya persetubuhan. Bersetubuh suami dan isteri tu. Faham? Jadi kalau kata isteri ni tak dapat nafkah batin, tak dapat bersetubuh dengan suami dia tu, suami dia yang tak mau, suami dia yang menolak, so mesti 1 tahun. 1 tahun. Okey. Okey, soalan daripada Puan Mas. Tak bagi nafkah setahun lebih, duit bantuan kerajaan suami nak katanya haknya. Ya, Yan? Sagi dia di mai. Tidur. Okey. Sagi dia di mai. Nak habis dah. Pergi dulu. Kenapa? Jadi. Raya tak mau. Sekali lagi tak bagi nafkah setahun lebih, duit bantuan kerajaan suami nak katanya haknya. Padahal selama setahun sesin tak bagi nafkah. Saya dah guna duit tu buat belanja keperluan barang dapur. Perlukah saya ganti balik kepada suami? Oh, okey. Baik. Kalau suami tak bagi duit nafkah, jadi anda guna duit bantuan kerajaan yang kerajaan beri tu, so pada saya anda tak perlu ganti balik. Okay, tak perlu ganti. Sebab yang tu kita kena tahu. Duit yang bantuan kerajaan bagi tu tujuannya untuk kita menyara makan minum kita. Okay, dia mungkin bagi tu melalui suami, tapi suami tu pula dia kena guna untuk benda yang penting dalam keluarga dia, dengan keluarga dia. So kita boleh guna duit tu kalau kata kita tak dapat. So tak perlu. Pada saya tak perlu ganti balik. Dan kalau kata suami nak tuntut pun, dia nak tuntut kata hutang dalam perkahwinan contoh dia, pada saya memang takkan dapat. Kalau kata dia memang tak sediakan semuanya lah. Okay. Alright, Nas Jamaluddin. Tuan, dalam kes tuntutan nafkah tertunggak, bukti resume, pay slip defendant boleh diguna pakai ke? Maksudnya defendant jenis suka berhenti kerja dan tak bagi nafkah pada plaintiff. Ya, boleh. Okay. Jika kita nak buktikan pada mahkamah, salah satu perkara yang menjadi satu alasan dalam fasah adalah tak dapat nafkah. Okay. So bila kita sebagai isteri kita nak dakwa kata tak dapat nafkah, alright, memang pada asasnya dia akan diletakkan beban pembuktian tu kepada suami. Okay. Suami yang kena buktikan bagi nafkah. Contoh. Saya bagi contoh. Alright. Bayangkan anda setiap bulan, membayarkan satu jumlah. Kita katalah anda bayar RM50 setiap bulan, bayar bil telefon. Contoh anda bayar RM50 setiap bulan kepada DG, contoh. Saya kata DG sebab saya pakai DG, contoh. So RM50 bayar setiap bulan kepada DG. Tiba-tiba satu bulan tu DG call kita bagi tahu kata, tuan minta buat pembayaran RM50, bulan ni tuan tak buat pembayaran lagi. Contoh tiba-tiba je DG nak call. Lepas tu kita bagi tahu, saya setiap bulan ada buat pemotongan ni. Memang setiap bulan ada buat pembayaran. Lepas tu DG kata, tak ada tuan, kami tak terima pun pembayaran tersebut. So, siapa yang kena buktikan? DG nak kena buktikan ke kita yang kena buktikan kepada DG? Jawapannya, kitalah yang kena buktikan pada DG kata kita dah bayar. So, kita tunjuklah transaction dalam Maybank to you ke, ataupun kita bank in ke, receipt contoh dengan, so kita yang kena buktikan. Sama macam nafkah. Kalau nafkah tu setiap bulan suami kena bagi, let's say dia kena bagi setiap bulan RM200, contohlah RM200. So 200 setiap bulan, tiba-tiba bulan tu tak masuk kat kita. Tak dapat duit kat kita. Tu tak dapat kat kita, and then kita bagi tahu kat suami kita, abang, saya tak dapat nafkah ni dah 3 bulan ni duit tak masuk pun.
Lepas tu suami kata, aku ada bagi duit kat hang ni. Tapi saya tak terima pun bang. So siapa yang kena buktikan? Suami lah kena buktikan tentang dia bagi nafkah. Itulah asasnya. Kalau kata anda nak dakwa kata fasah, anda tak dapat nafkah, okay? So memang asasnya dia terletak kepada suami untuk buktikan kata dia menyediakan nafkah. Dia bayar rumah, dia yang beli makan minum, dia yang beli pakaian kita, dia yang melengkapkan segala-galanya kepada kita sebagai seorang isteri. Okay? Tapi bila anda sebagai plaintiff, anda yang menuntut fasah, anda cerita tak dapat nafkah, jadi dia terletak beban tu kepada kita terlebih dahulu. Bukan beban yang berat, tapi beban untuk kita cerita dulu. Kalaulah kita tak dapat nafkah, kalau kita tak dapat nafkah makan minum semua ni, alright, so bagaimana anda tanggung nafkah tersebut? Nafkah tu anda tanggung macam mana? So kita kena bukti pada mahkamah kata kita bekerja, kita ada gaji, ada kawan tolong, ada mak dengan ayah bagi duit, ada abang bantu. Okay? So itu beban kepada kita juga untuk buktikan kata kita tanggung nafkah tu sendiri ke ataupun orang lain tolong tanggung bagi kita. Faham Alright. So kalau kata Puan Dan Jamaluddin kata untuk nafkah tertunggak pun sama juga. So kalau kata nafkah tertunggak ni dia ada tertunggak. Tunggakan nafkah yang mahkamah dah perintahkan. And then kita nak bukti pada mahkamah tu macam mana? Yang pertamanya buktikan tentang pembayaran tu masuk melalui apa. Yang keduanya kita kena buktikan kepada mahkamah berapa tunggakan tersebut. Melalui payslip ke. So senang ceritalah, kalau kata nafkah tertunggak ni biasanya yang mahkamah nak tengok tu kalau boleh bukti yang printed out. Contoh duk masuk dalam duit bank setiap bulan macam tu, tengok-tengok tak ada. Okay. Payslip defendant ni pada saya boleh juga, tapi kalau kita tak ada tu, so kita buktikan apa yang kita ada je lah. Okay. Azura Ayub. Salam. Waalaikumsalam. Maaf tuan, saya nak bertanya. Suami saya curang belakang saya. Pernah satu hari dia kantoi bawa perempuan balik rumah kami. Okey. Masa tu saya duduk di rumah mak. Macam mana tahu? Bila saya minta dia lepaskan saya, dia tak nak. Saya nak tuntut fasah. Tapi tak ada bukti yang boleh saya tunjukkan. Macam mana ya tuan? Kalau kata kantoi tu, anda kena tahulah macam mana boleh kantoi. So kalau kata anda kantoi tu, anda tahu tu daripada cerita orang, okay? So buat main lah orang tu yang cerita, macam mana dia nampak dan sebagainya. Okay? Kalau kata kantoi tu daripada pengakuan suami, contoh suami mengaku kat rumah. Alright? So suami mengaku kat rumah. Tiba-tiba anda masukkan dalam tuntutan fasah tu, and then bila pergi mahkamah, suami tak mengaku pula. Jadi anda kena ada ikhtiar macam mana nak minta bagi dia mengaku. Biasanya kalau kata banyak keadaan, ramai orang dia tak akan mengakulah buat salah. Dia tak akan mengakunya. Especially mengaku kat depan hakim ni payah. So, kalau kita tak ada saksi, bukan bermaksudnya kita tak boleh tuduh. Kita boleh masukkan alasan tu. Cuma sukar untuk buktikan. Right? Kita memang sukar nak buktikan benda yang kita tak nampak. Benda yang tak ada dinampak secara jelas. Kalau orang lain, dia mungkin ada bukti WhatsApp, dia mungkin ada bukti bergambar, dia mungkin ada bukti saksi nampak pergi kantoi, pergi dating dan sebagainya. Saksi hak nampak, mungkin jiran nampak, kata ada orang masuk dalam rumah hang itu, nampak laki hang dengan siapa, tak tahu perempuan mana, tak aku tak pernah tengok pun, seksi je, contoh. So jiran tu pun boleh bagi juga. So kalau kata memang tak ada langsung perempuan, so maksudnya kita boleh mencampakkan sahaja dakwaan tersebut, tapi kita tak boleh nak membuktikan. Tak boleh nak membuktikan cara lain. Melainkan Allah SWT ni, dia nak bagi hidayah dekat lelaki ni, dia mengaku. So kalau dia mengaku, selesailah pembuktian tersebut. Tapi kalau dia tak ada mengaku, memang sukar untuk buktikan bab curang ni perempuan. Faham Siti Nubaizura kata, ada yang tak mau buat report polis pasal sayang, tak mau suami masuk dalam.
tu yang sanggup tanggung penderitaan. Walaupun hakikatnya memang dah tak boleh tahan. Lepas hilang bukti kesan pukulan tu, baru nak pergi buat balai, pergi buat report. Sungguh. Betul. Saya boleh kata saya setuju sangat dengan Puan Baizura ni cakap. Biasa yang kita lalui kat mahkamah ni, kita akan tanya, Puan, hari tu Puan dakwa kena pukul. Puan ada buat laporan polis? Tak ada. Sebab apa tak buat laporan polis? Saya kesian. Dia kan ada apa, anak-anak saya ni kan ada bapak, nanti kalau dia kena nanti ni tangkap, tak ada bapak pula. Tu saya bukan apa Puan. Saya boleh bagi tahu kalau kata tak buat laporan polis, tak ada tangkapan ni, macam mana anda nak buktikan berlaku pukulan? Ada orang tu dia nak pergi buat laporan polis ni, dia kena pukul 1 hari bulan 1 2021. Laporan polis tu pula buat 1 hari bulan 5 2021. 5 bulan baru nak pergi buat laporan polis. Kadang-kadang lebam tu dah tak nampak dah. Dah nampak flawless. Dah nampak cantik. Macam tu balik. Faham? Gambar mungkin boleh tangkap kan. Tapi kalau kata buat laporan polis ni, kalau kita buat lambat, apa kesan dia? Dia akan menampakkan seolah-olah kita ni hari tu tak sakit lah, tak terdesak lah. Kita macam reda pula hari tu. Faham? So kita dalam benda yang perlu disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Kalau lambat, efek dia sangat banyak. Boleh kata, hang reda lah hari tu. Faham? Tambah-tambah pula ada yang cerita dia, kena pukul tu setahun, 2 tahun lepas. Okay? Lepas 2 tahun tu baru nak tuntut fasah, nak ungkit cerita tu balik. Tapi dalam setahun 2 tahun tu, tengok-tengok ada anak pula. Maksudnya hidup bahagialah. Boleh lahirkan anak pula lepas tu. Faham? Tu tanda-tanda lah. Bukannya mungkin semua sama. Faham? Tapi dia menunjukkan tanda bahawa kita ni tak terdesak pun hari tu. Kalau dah cerita pukul sebelum ni 2 tahun, 3 tahun yang lepas, tapi tak pernah pun nak buka kes fasah masa tu, tiba-tiba 3 tahun akan datang tu kita tuntut pula fasah, nak cerita benda yang 3 tahun lepas, ayah lah. Alright? Fikir macam ni lah. Kita takkan paksa. Siapa pun takkan paksa. Saya hanya cuba bagi jalan untuk mempermudahkan sahaja. Saya hanya membantu untuk memberikan lorong. Jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan ataupun jalan yang luas yang akan membawa kepada kehancuran. Lagu intim. Okay? Alright. Okay, nak dapatkan macam mana tu Tuan Fahmi? E-book Ghibah tu nanti saya akan postkan, insya-Allah esok kita akan postkan e-book tersebut. Okay, kita dah siapkan hari ini dan insya-Allah sebab semua orang jawab soalan tadi tu betul, teka-teki saya tu betul, saya akan bagi. Alright, kita boleh bagi kepada anda. Nur Azilah Jamaluddin. Baik, after batalkan kes fasah, saya masih duduk asing dah setahun lebih. Dah batalkan kes. Okey, tarik balik lah. Suami masih tak berubah, panas baran. Semalam saya cakap tak sanggup duduk macam ni dah. Dia ugut saya tak dapat nafkah zahir batin. Saya boleh menang ke tuan? Ni satu lagi pula. Bila kita pergi ke mahkamah perempuan, tak kisahlah mahkamah syariah atau mahkamah sivil, isunya bukan menang ataupun kalah. Right? Kita kena ingat, dia bukan pertandingan perempuan. Dia bukan pertandingan. Right? Dia bukan benda yang kita boleh sebut sebagai peperangan. Tak. Tapi dia adalah tempat untuk kita mendapatkan hak. Lambatnya. Sikit lagi. Anak saya dah panggil dah. Sikit lagi kan. Saya pilih satu je. Ini fine. Okay. Cerita dia kita dapatkan hak kita. Kalau kata kita ada dakwaan yang kuat, kita ada bukti yang kuat, takkan mustahil hak kita tu akan dapat. Hak untuk dapat fasah. Okay? So ada alasan yang betul, ada bukti yang kuat, insya-Allah kita akan dapat hak kita tu untuk dapat hak fasah kita. Tak ada sebab untuk mahkamah tolak. Kalau tolak pun anda masih boleh buat rayuan. Faham? Jadi ingat, mentaliti kita dia bukan isu menang ataupun kalah. Tapi isunya kita nak tuntut hak kita. Kalau kita ada mentaliti menang ataupun kalah, nanti kita sentiasa akan nak tuntut benda yang tak ada kaitan dengan kita pun. Ataupun kita mungkin nak mendatangkan mudarat pada orang lain. Contoh saya bagi tahu macam ni. Contoh kes jagaan anak. Okay, kes jagaan anak. Bapa ni, dia memang dia punya had dia untuk dapat jagaan ni memang sukar. Okay?
Ibu hak jagaan dia tu sangat kuat. Ingat? Jadi bapa ni dia tak boleh nak minta lebih-lebih. Dia takkan boleh kata nak ada apa, nak ambil hak jagaan tu sangat-sangat. Payah nak dapat. Jadi dia kata lagi saya nak apa? Saya nak kes ni saya menang. Menang tu, menang hak dia boleh lah. Menang untuk dapatkan hak untuk melawat dan bermesra contoh dia. Ibu pun macam tu juga. Hak dia tetap akan dapat hak jagaan. Tapi kalau dia tak layak, hilang kelayakan dia akan pergi kepada bapa. Tapi bukan isu menang ataupun kalah. Siapa yang lebih berhak terhadap anak tersebut. Sama macam fasah. Fasah ni kalau ada dakwaan yang betul, ada bukti yang betul, so kita memang berhak untuk dapat fasah. Macam mut'ah. Sagu hati, semalam kita cerita tentang mut'ah. Alright? Mut'ah betul malam. Beberapa hari lepas lah. Okay, contohlah. Alright, mut'ah ni, dia kalau kita tuntut pun, dia mesti dapat. Wajib dapat. Asalkan kita berkahwin, diceraikan tanpa sebab munasabah. So, mesti akan dapat mut'ah tu. Faham? So, menang ke kalah ke? Tak. Memang menang. Memang dapat. So, tak boleh kata kita menang ataupun kalah. Isunya berhak ataupun tidak. Okay. Alright, satu lagi. An-Nur Rayyan Rizki. Salam tuan. Salam. Peruntukan sebagai isteri askar adalah potongan paksa. Okey, soalan saya. Adakah ia dianggap nafkah tapi suami bagai tahu tu bukan nafkah dari dia? Macam mana ya? Jawapan saya itu boleh dianggap sebagai nafkah. Boleh dianggap sebagai nafkah sebab dalam kes sepanjang kita berada di mahkamah, potongan paksa tersebut adalah dianggap sebagai nafkah. Alright, melainkan kalau kata dia potongan wajib tu dia masuk kepada isteri, tapi suami ni buat keluar duit tu dia gunakan untuk benda yang lain. Contoh dia ambil buat keluar, dia minta katakanlah potongan paksa tu RM200. So dia buat keluar duit tu, dia bayar kereta dia. So yang tu dah tak jadi nafkah dah. Faham alright. Okey, Aziah Aziz. Assalamualaikum tuan. Salam. Saya nak tanya, macam mana kalau diibaratkan hidup dalam satu embung tapi dalam situasi mental torture? Macam mana diibaratkan? Ibarat apa puan? Kalau kata ada mental torture tu, maksudnya tekanan mental, okey. Benda-benda yang bersifatkan dengan tekanan kepada kita punya perasaan, okey, menyebabkan kita benci dan tak suka sebagainya. So kita mungkin boleh dapat fasah, alright, tapi alasan tu dia lemah kalau kata hanya semata-mata alasan tu. Semata-mata alasan hati je. Maksudnya kita dah tak boleh dah, mental torture kita rasa tertekan ni. So jawapan saya, anda masih boleh tuntut fasah, cuma dia kena prepare dengan bukti yang berkaitan untuk nak membuktikan kata ada mental illness. Okay, tekanan mental, kesakitan mental. Dia bukan nak kata kita gila, dia nak kata kita stres dan sebagainya. So orang yang boleh buktikan benda tu adalah doktor lah kan. Jadi anda kena pergi berjumpa dengan doktor. Faham? Anda kena pergi counselling. Alright. Jadi Puan Aziah, kalau Puan Aziah nak tahu lebih lanjut, Puan Aziah kena dapatkan ni. Kena dapatkan e-book 16 bukti fasah ni. Dekat page saya nanti ni, cari. Dekat atas sekali tu nanti ada 16 bukti fasah. Alright. E-book ni tujuannya memang untuk prepare golongan yang wanita-wanita yang ada isu dalam rumah tangga especially. Untuk prepare bukti apa yang aku nak kena ada ni. Nak pergi mahkamah dia tak boleh pergi korek ni kata orang Kedah ni, pergi lenggang macam tu saja. Tak boleh. Okay. Alright. So 11 suku dah. Allah. Okay. Alright, so itu saja. Terima kasih daripada pukul 10 dah 1 jam 15 minit lah. So terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya mohon ampun dan maaf anda salah dan silap daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menonton daripada pukul 10 sampai ke sekarang ni. Dan insya-Allah apa yang saya kongsikan ni puan-puan, dia mungkin tidaklah sampai tahap yang sempurna jauh sekali. Tapi sekurang-kurangnya dia mungkin boleh membantu anda dan bolehlah menjadikan satu
pelajaran baru kalau ada orang yang baru belajar benda ni hari ini. So boleh menjadi pelajaran kepada anda untuk anda prepare. Sebab bila di mahkamah, perkara yang paling penting dalam isu fasakh adalah alasan dan juga pembuktian. Tanpa dua benda ni, dia memang sangat sukar. Okay, sangat sukar. That's why saya nak bantu anda untuk anda faham. Supaya anda tahu apa yang kena anda prepare. Apa yang kita perlu bersedia. Supaya kita tak dibuang kes macam tu sahaja. Alright? Selain kata tu lah, contoh mungkin ada di kalangan kita yang menonton ni yang happy je lah, tak ada masalah pun dalam rumah tangga, tak ada masalah, okay, fine. Alright? Yang penting anda belajar. Alright? Jihad yang paling penting pada saya adalah menyampaikan ilmu kepada anda. InsyaAllah saya akan berterusan untuk buat live setiap malam sepanjang tempoh PKP ni. Jadi jam 10 malam adalah masa anda dengan saya. Kalau kata video ni dah habis 10 malam, anda dah tengok lepas tu pun, bagus juga. Anda boleh masuk dalam Telegram saya, Telegram rasmi saya, Fahmi Ramli Official. Kalau nak tengok video-video yang sebelum ni punya cerita, 2 tahun lepas, tahun ni sebagainya tu, dalam YouTube kita ada. Alright, dalam YouTube channel saya, Fahmi Ramli Channel, kat situ pun ada macam-macam. So anda boleh tengok, anda boleh subscribe dan anda boleh tengok apa yang saya dah pernah terangkan sebelum ni. Okay, saya harapkan anda semua dalam lindungan Allah SWT, dan saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat, stay safe and stay health, supaya kita semua terhindar daripada COVID-19 ni, insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ni. Ampun dan maaf anda ada salah dan kurang. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk semua tu datang daripada saya sendiri. Itu saja. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.